Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sambungan ayat 77 Suratun Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa khasyatillahi aw ashadda khasyah وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Surah An-Nisa ayat 77 ayat 79. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, tidakkah engkau wahai Muhammad merasa hairan melihat akan orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu daripada bertindak melancarkan perang yang belum diizinkan, dan dirikanlah sembahyang serta berikanlah zakat. Mereka meminta juga hendak berperang. Kemudian apabila mereka diperintahkan berperang, tiba-tiba sepuak di antara mereka merasa gerun kepada manusia, sama seperti mereka merasa gerun kepada azab Allah. Atau lebih gerun lagi, lalu mereka merayu kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan kami, mengapakah engkau wajibkan kami berperang pada saat ini? Mengapa engkau tidak biarkan kami hingga ke tempoh yang singkat, iaitulah akhir hayat kami? Katakanlah wahai Muhammad, harta benda yang menjadi kesenangan di dunia ini adalah sedikit sahaja dan akhirnya akan lenyap. Dan balasan hari akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, kerana ia lebih mewah
dan kekal selama-lamanya. Dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikit pun. Ayat ini Allah Ta'ala menceritakan berkenaan dengan orang-orang mukmin ketika mana di awal Islam. Iaitulah ketika mana mereka berada di Makkatul Mukarramah. Allah memerintahkan mereka dengan menunaikan sembahyang dan zakat. Allah Ta'ala memerintahkan mereka supaya membantu golongan fuqara dan masakin. Allah memerintahkan mereka supaya bersifat pemaaf dan bersabar menghadapi cabaran daripada orang-orang musyrikin. Allah Ta'ala tidak memerintahkan mereka pada masa itu berperang. Walaupun mereka dizalimi, disakiti, diazab oleh pihak musyrikin. Seperti yang berlaku pada Bilal bin Rabah, yang berlaku pada Ammar bin Yasir dan isterinya Sumayyah, dan yang berlaku pada sahabat-sahabat yang lain. Allah Ta'ala perintah pada mereka, kufu aidiakum, tahanlah diri kamu, iaitu tidak berperang. Disebabkan oleh kerana mereka itu jumlah yang sedikit, mereka tidak memiliki kemampuan yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, qillatu adaduhum bin nisbah ila kasrati adadun aduwihim. Disebabkan oleh kerana mereka ini sedikit. Kedua, kemampuan mereka sedikit berbanding dengan pihak musuh. Dan pada masa itu mereka berada di negara mereka sendiri, iaitulah di negara haram, Makkatul Mukarramah, bumi yang mulia. Maka Allah Ta'ala tidak memerintahkan mereka pada masa itu untuk berperang. Berdasarkan ayat yang dibaca, qila lahum kufu aidiakum, dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kamu, yakni tidak berperang. Yang penting pada masa itu ialah wa aqimus salah wa atuz zakah, tunaikan sembahyang, tunaikan zakat. Allah tidak memerintahkan mereka berperang pada masa itu. Dan bila mereka berpindah ke Madinah, Allah Ta'ala memerintahkan mereka berperang ketika mana mereka dizalimi. Mereka diserang oleh pihak musyrikin. Pada masa itulah Allah perintah kepada mereka untuk berperang. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, falamma kutiba alaihimul qital, tak kala Allah Ta'ala memerintahkan mereka supaya berperang, idza fariqum minhum yakhshawna an-nas, tiba-tiba ada di kalangan mereka yang takut pada manusia, ka khasyiatillah, sebagaimana mereka takut pada Allah. Bahkan kata Allah, au asyadda khasyah, takut pada manusia lebih takut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cukup bahaya. Cukup bahaya bila manusia takutkan yang lain lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila manusia mengagungkan yang lain daripada Allah lebih pada Allah, cukup bahaya. Apatah lagi zaman hari ini kita menghadapi zaman yang dikenali sebagai zaman liberalisme, bila manusia menggunakan akal. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita mestilah mendahulukan wahyu. Tambahan pula kita berada di bulan Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini termasuk dalam perkara ghaibiyat, perkara ghaib yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, yang tidak boleh
tanggapi oleh panca indera. Tetapi walaupun perkara itu perkara ghaib, kita beriman kepadanya. Kerana ini merupakan perintah daripada Allah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Di antara sifat orang beriman ialah beriman kepada perkara ghaib. Walaupun kita tak tahu, walaupun kita tidak dapat melihat, kita tidak berada pada masa itu, tetapi perkara ini diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Nabi SAW, allazina yu'minuna bil ghaib, kita beriman kepada perkara ghaib. Termasuklah perkara Isra' Mi'raj, perkara azab kubur, perkara neraka, syurga dan lain-lain. Itu adalah perkara yang disebut sebagai al-ghaibiyat, perkara ghaib yang Allah Ta'ala yang lebih tahu, dan kita tahu hanya melalui sumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kita sebagai hamba akur pada Allah Ta'ala, akur kepada perintah daripada Nabi SAW. Apa yang jadi masalahnya? Bila manusia bertuhankan hawa nafsu, bertuhankan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita beritahu pada mereka, kembalilah kepada syariat Allah Ta'ala, kembalilah pada hukum hakam Allah Ta'ala, kembali pada Quran, kembali pada sunnah, mereka enggan. Bahkan ada di kalangan mereka sanggup ugut, kami akan murtad dari Islam, kami sanggup keluar pada Islam sebab kamu paksa supaya kami ikut ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fahaman liberal yang cukup bahaya. Dan ditambah pula dengan kenyataan yang mengatakan dulu bagus je, boleh tunaikan umrah lagi, boleh pakai purdah lagi. Ini pun sama, mangkuk sama, menyokong golongan liberal. Kalau boleh pakai purdah, buat bini nombor 2. Pesalahnya. Inilah fahaman yang cukup bahaya. Lahirnya golongan liberal dan golongan yang menyokong liberal. Padahal Nabi SAW dah sebut dalam hadis, la'anallahul musyabbihin birrijal wal mutasyabbihat bin nisa. Allah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Disebut melalui lidah Nabi SAW. Allah melaknat. Laknat dengan makna dijauhkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah kita sebagai hamba-Nya, kita akur kepada perintah Allah. Allah Ta'ala kata perang, kita perang. Allah Ta'ala mengatakan bahawa wajib puasa, kita berpuasa. Dan Allah Ta'ala beritahu wajib perkara-perkara lain, kita akan melaksanakan kerana ia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman lagi, wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital. Bila Allah Ta'ala sudah perintah perang, mereka mengatakan, qalu rabbana lima katabta alaina alqital. Wahai Tuhan kami, kenapakah engkau wajibkan kepada kami berperang? Dulu mereka nak perang, sekarang ni Allah Ta'ala perintahkan perang. Lalu mereka tanya pula, lima katabta alaina alqital, kenapakah engkau perintahkan kepada kami supaya berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib. Alangkah baiknya kalau sekiranya diberikan tempoh sedikit. Beri tempoh dulu, beri masa. Lalu Allah menyatakan, qul mata'ud dunya qalil. Wahai Nabi, beritahu pada mereka bahawasanya kehidupan dunia ni sedikit sahaja. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itulah negeri yang kekal abadi, iaitulah negeri bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan negeri yang mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya. Dunia sedikit sahaja, kata Allah.
Maka sebab itulah perintah Allah kita laksanakan. Walaupun payah, walaupun sukar, walaupun menelan perbelanjaan yang banyak, tapi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita laksanakan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana perintah Allah ini, ibadat dia banyak. Ada ibadat yang melibatkan masa, yang melibatkan tenaga, yang melibatkan wang ringgit, yang melibatkan tubuh badan kita. Jadi kita melaksanakan ibadat mengikut tahap-tahap tersebut, peringkat-peringkat tersebut. Ada yang melibatkan masa. Berapa masa dihabiskan untuk menunaikan tanggungjawab. Ada yang melibatkan wang ringgit. Ada yang melibatkan pengorbanan tubuh badan dan sebagainya. Atau juga disebut oleh ulama, ibadat yang berkait dengan harta benda. Seperti menunaikan zakat, menunaikan haji, umrah, zakat, derma, wakaf, wasiat. Ini ibadat maliyah. Ibadat yang berkait dengan harta benda. Keduanya disebut sebagai ibadat badaniyah. Ibadat yang melibatkan tubuh badan. Seperti sembahyang, puasa. Dan ada ibadat yang berkongsi, al-mushtarak baina al-badaniyah wal maliyah. Ibadat yang berkongsi harta benda dan tubuh badan, seperti menunaikan umrah dan haji. Maka semuanya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kita laksanakan walaupun ianya adalah berat. Oleh kerana kata Allah, qul mata'ud dunya qalil. Dunia ini sementara. Dan kita jadikan modal kehidupan kita ini untuk akhirat. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli dari diri orang beriman itu. Allah Ta'ala beli diri mereka. Allah Ta'ala beli harta benda mereka dengan ganjaran syurga. Maksudnya kita sanggup korbankan diri kita. Sanggup korbankan harta benda kita demi untuk meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu pada pengorbanan. Qul mata'ud dunya qalil. Dunia ni sementara. Wal akhirah limanittaqa. Akhirat inilah negeri bagi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikanlah dunia ini sebagai modal untuk akhirat. Jadikan dunia sebagai mazra'ah. Mazra'ah dengan makna ladang. Ladang untuk kita bercucuk tanam. Maka akhirat nanti kita akan mendapat hasil daripada buah-buah. Hasil daripada buah-buah yang kita tanam selama ini di atas dunia. Dunia ni sementara sahaja. Firman Allah Ta'ala yang menceritakan bahawa dunia ni sementara. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Allah Ta'ala menyatakan bahawa di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu. Maut akan cari kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dan kalau mereka berada di dalam benteng-benteng yang teguh, yang kukuh sekalipun. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Dan kalau mereka beroleh kemewahan hidup, lalu mereka berkata ini adalah dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Dan kalau pula mereka ditimpa bencana, mereka berkata ini adalah dari sesuatu nahas yang ada padamu. Qul kullum min indik, min indillah. Katakanlah semuanya daripada Allah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha.
Semua bencana itu, kebaikan dan keburukan adalah berpunca dari sisi Allah. Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan nasihat dan pengajaran? Jadi ayat ini antara lain Allah sebut bahawa kematian ini akan kamu tempuhi. Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana sahaja kamu berada, kamu akan menemui kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun kamu berada di buruj, berada dalam benteng yang teguh sekalipun, malakul maut boleh masuk. Dikawal oleh CCTV. Dibina dengan tembok-tembok yang tebal. Supaya malakul maut tidak boleh masuk. Yudrikumul maut, kata Allah. Kamu akan menemui kematian. Walaupun berada dalam tembok benteng yang tebal. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup ini akan binasa. Semuanya akan binasa. Fan. Fan dengan makna binasa. Firman Allah Ta'ala lagi, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan merasai kematian. Hatta Nabi pun mati. Malaikat pun mati. Jin pun mati. Iblis mati. Kecuali yang tidak mati Allah Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang hidup akan fan, binasa. Tu orang marah sebut pan. Pan makna binasa. Yang kekal, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal Allah Ta'ala. Hal lain pada Allah, sebut sahaja lain pada Allah, semua pan belaka binasa. Malaikat yang dekat dengan Allah, malaikatul muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah, nabi yang dekat, yang dikenali Rasul, jin, iblis, semua dimati oleh Allah. Cuma iblis ni Allah Ta'ala bagi panjang umur. Allah Ta'ala bagi panjang umur pada iblis. Ketika mana iblis nak dihalau dari syurga, bila dia berjaya menggoda Nabi Adam AS, sehingga Nabi Adam AS terperangkap dalam tipu daya iblis. Lalu semuanya dihalau dari syurga. Adam bersama isterinya, iblis, dihalau dari syurga. Qulnah bitu ba'duhum li ba'din aduh. Allah Ta'ala kata, turunlah kamu ke dunia. Dan kamu akan bermusuh. Yang pertama, kita akan bermusuh dengan iblis. Ini musuh yang berpanjangan. Manusia, ba'duhum li ba'din aduh, pun bermusuh. Lelaki bermusuh dengan perempuan. Perempuan bermusuh dengan perempuan. Lelaki bermusuh dengan lelaki. Oleh kerana ini sifat fitrah. Cuma kita nak sederhanakan permusuhan. Nak kawal permusuhan. Sebab tu Allah Ta'ala perintah supaya kita memaaf antara satu sama lain. Nak buang sifat permusuhan ini payah. Bahkan berlaku pada isteri Rasulullah SAW. Sebab sifat permusuhan ini sifat fitrah. Ada yang kita suka, ada yang kita tak suka. Berlaku pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mana Rasulullah SAW pulang dari membeli daging, lalu Rasulullah perintah supaya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memasak daging tersebut. Lepas masak, dibungkus dan akan diagihkan kepada sahabat-sahabat lama, kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sebagai kenang kepada isteri walaupun telah meninggal dunia. Ingat kepada isteri walaupun telah meninggal dunia. Sayang pada isteri, maka Rasulullah cari sahabat-sahabat isteri dia yang masih hidup. Isteri dah wafat, tapi sahabat dia masih ada. Ayah dah wafat, tapi sahabat ayah masih ada.
Mak telah meninggal dunia, tapi sahabat mak masih ada. Jadi kita hubungkan silaturahim dengan mereka. Perkara ini ditunjukkan oleh Nabi SAW sebagai bukti sayang pada isterinya Khadijah binti Khuwailid. Nabi minta supaya isterinya Aisyah radhiyallahu anha supaya bungkus lauk nak dihantar ke rumah sahabat-sahabat Khadijah yang masih hidup. Lalu cemburu, permusuhan. Qulnah bitu ba'duhum li ba'din aduf. Kamu ni akan bermusuh. Maka timbullah perasaan cemburu. Cemburu musuhlah tu. Musuh, cuma bagaimana nak kawal permusuhan. Lalu Nabi menyatakan laqad ja'aki syaitan. Kata Nabi, syaitan kamu dah datang. Sebab tu kamu ada permusuhan. Kamu ada cemburu kepada Khadijah, padahal kamu tak pernah kenal Khadijah. Tak pernah jumpa pun. Khadijah dah wafat lama dah. Aisyah seorang anak gadis. Tapi sifat permusuhan tetap ada. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, "Awa ma'aka syaitan?" Adakah bersama kamu juga wahai Rasulullah ada syaitan? Qala na'am, ya, kata Nabi, bersama aku pun ada syaitan. Makna kalau syaitan yang bersama kita ni hak lekeh-lekeh. Tapi syaitan hak duk kawan Nabi lagi dahsyat, general. Tapi kata Nabi, syaitan hak bersama Nabi nak goda para Nabi ni, atau Nabi SAW sendiri, mereka semua dah surrender, kalah kepada Nabi SAW. Namun hakikatnya permusuhan tetap ada. Hatta isteri Nabi pun digoda oleh syaitan supaya lahirnya sifat permusuhan. Cuma kita kena bendung sifat permusuhan. Kawal sifat permusuhan tersebut. Inilah yang kita mesti hadapinya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa kamu tidak boleh lari daripada kematian. Seterusnya kata Allah, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Bila mereka ditimpa kebaikan, lalu mereka kata ini dari Allah. Dapat kebaikan, dapat isteri, dapat anak, dapat harta benda. Lalu mereka mengatakan bahawa hadhihi min indillah. Ni semua dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Dan jika mereka ditimpa dengan kejahatan, mudarat, lalu mereka mengatakan bahawa hadhihi min indik, ini daripada sisi kamu. Jadi kejahatan dari sisi kamu, daripada sisi kita sendiri. Qul kullum min indillah, semua dari Allah. Walaupun yang baik kita nisbah pada Allah, apa yang baik datang dari Allah. Segala kekurangan datang dari kita sendiri. Akhir sekali Allah menyatakan, Qul kullum min indillah, semuanya hakikatnya dari Allah. Yang baik, yang buruk, semua dari Allah. Cuma secara beradab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut yang baik datang dari Allah, yang jahat datang daripada diri kita. Namun hakikatnya semuanya Qul kullum min indillah, semua dari Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menyatakan bahawa berlakunya kerosakan sama ada di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Allah Ta'ala nisbahkan kerosakan, mudarat, bala bencana, wabak, virus dan sebagainya. Bima kasabas aydin nas, dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Sebab apa Allah Ta'ala timpakan musibah? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Allah nak merasakan
kesan daripada akibat yang mereka lakukan. Maka berlakulah virus COVID, berlaku banjir, tanah runtuh, kemalangan dan sebagainya. Sebab apa? Liuziqahum ba'dallazi amilu. Allah nak rasa, supaya kita rasa, oh ini kesan daripada tindakan kita. Bila kita dah tahu bahawa ini kesan daripada tindakan kita, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali insaf bertaubat pada Allah. Tapi kalau kita buat buruk tak ada apa, buat kejahatan tidak ada apa kesan, maka akhirnya menyebabkan kita tidak akan kembali kepada Allah Ta'ala. Berlaku banjir sebab apa? Sebab hakisan. Bukit-bukit digondol, menyebabkan banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Akhirnya kita insaf, bertaubat, kembali pada Allah. Kita jaga alam sekitar dan sebagainya. Virus yang melanda sebab apa? Kalau peringkat awal dulu mereka kata manusia makan macam-macam. Jadi kita kena insaf bahawa di sana ada batas sempadan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram ada benda yang disebut sebagai syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara syubhat ini kebanyakannya manusia tak tahu. Jadi bila ada batas halal haram, jaga. Tak kiralah sama ada kamu Islam atau tidak, itu soal nombor 2. Perintah Allah kena jaga. Allah Ta'ala halalkan yang halal. Sebab yang halal membawa kepada manfaat. Allah Ta'ala haramkan yang haram sebab mudarat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut soal judi. Judi baik, tapi kesan dia lebih buruk, kata Allah. Sebab tu ada orang kata, bagus judi, boleh mendatangkan keuntungan ekonomi. Bagus satu sudut. Tapi Allah Ta'ala sebut apa? Mudaratnya lebih besar daripada kebaikan. Memang menguntungkan. Sebab tu kadang-kadang negara umat Islam, mereka tidak haramkan judi. Dalam setahun berapa kali cabut judi. Sebab untung. Tapi mudaratnya lebih besar daripada keuntungan. Allah haramkan babi. Sebab apa Allah Ta'ala haramkan? Sebab mudarat dia. Dalam agama-agama lain pada Islam mengharamkan babi. Bahkan ada agama Hindu. Agama Hindu pun dia ada mazhab banyak. Kalau kita ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Dalam agama Hindu pun ada mazhab dia sendiri. Kristian ada mazhab, Protestan, Katolik, dan lain-lain lagi. Yahudi pun ada mazhab. Dalam agama Hindu ada mazhab yang tak boleh makan benda-benda berdarah. Telur ayam tak boleh, ayam tak boleh, semua tak boleh. Yang boleh makan sayur sahaja. Itu lagi ketat. Padahal yang halal jelas. Al-halalul bayyin wal haramu bayyin, kata Nabi. Halal jelas, haram jelas. Jadi yang halal kita makan, yang haram kita jauhi. Tidaklah sampai peringkat kita mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu melampau. Sehingga datang beberapa orang bertemu Rasulullah SAW. Dia kata, ya Muhammad, nahnu nusalli wala kami sembahyang dan kami tidak tidur. Maknanya berjaga malam sembahyang. Nahnu nasumu wala nuftir. Kami puasa, tiap-tiap hari puasa. Nahnu nata'abbad wala natazawwaj. Kami buat ibadat sampai tak kahwin. Ini dahsyat. Sebab tu ada agama yang haramkan perkahwinan. Ada agama.
Makna nak bersih sangat sampai kahwin tak boleh. Ada agama yang haram pemilikan harta. Harta tak boleh milik. Cukup pakai kain selai, baju selai dah cukup dah. Nak makan, harap simpati orang. Bila lelaki, beberapa orang datang jumpa Nabi, kami ibadat sampai tak tidur ibadat. Kami puasa tiap-tiap hari. Kami pula tak kahwin. Lalu kata Nabi, ana nabiyur rahmah. Aku ni Nabi yang membawa rahmat, kasih sayang pada kamu. Aku tidur, aku sembahyang. Aku tidur. Ada masa sembahyang, ada masa tidur. Bahkan kalau mengikut sunnah Nabi SAW, seperti mana disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, bahawa Nabi selepas sembahyang tahajud, Nabi tidur dulu. Nabi baring. Tuan-tuan boleh main masjid awal, lepas tu baring ramai-ramai. Bila mereka azan, bangkit semula. Jangan lena terus. Dari sudah pukul 9, baru nak main subuh. Nabi lepas tahajud, Nabi baring sat. Masuk waktu, Nabi sembahyang. Itu di antara sunnah. Nak sebut pada kita bahawa ada masa Nabi ibadat, ada masa Nabi rehat. Yang kedua, ada masa Nabi berpuasa, ada masa Nabi cuti. Ini puasa sunat. Hak fardu tak ada cuti. Nabi buat cuti pula. Ramadan pertama cuti. Hari kedua rehat. Ikut sunnah Nabi. Itu tak betul. Hak ni puasa sunat. Ada hari Nabi puasa, ada hari Nabi tak puasa. Sunat. Dan Nabi berkahwin. Wa atazawwaju min nisaikum. Kami, kata Nabi, berkahwin dengan wanita-wanita di kalangan kamu. Ini agama yang memenuhi fitrah manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Inilah agama fitrah. Agama semula jadi manusia. Apa dia sifat semula jadi manusia? Tanya budak-budak, apa yang kamu nak? Dia kata, kami nak hiburan. Islam benar kan? Apa lagi? Dewasa sikit, kami nak awet. Islam benar kan? Kahwin. Apa lagi? Kami nak motosikal. Islam benar kan? Kami nak harta. Islam benar kan? Apa lagi? Ini agama fitrah. Sifat semula jadi manusia. Cuma yang kita kena ikut garis panduan agama. Nak awet boleh kahwin. Nak harta boleh kerja. Nak pemilikan harta boleh dengan cara yang halal. Bukan dengan cara rasuah dan sebagainya. Ni ada orang takut mahkamah ada. Sebab melihat kepada kesilapan lalu. Maka bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Inilah Islam, agama semula jadi manusia. Tiba-tiba nak ubah fitrah. Tak boleh kahwin. Tak boleh pemilikan harta. Tak boleh makan daging-daging, tak boleh. Sayur saja. Ini agama yang melampau. Yang mengubah sifat semula jadi manusia. Ada orang hak Islam pula nak ubah. Hak lelaki nak jadi perempuan, hak perempuan nak jadi lelaki. Bila orang larang, nak murtad. Hak ni boleh lebih kurang juga. Tak mau tunduk pada hukum Allah. Nak ikut kemahuan hawa nafsu. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Golongan ini, kata Allah, adalah golongan yang jenis tak faham. Tak reti. Orang tua kata tak reti bahasa. Tak mau tunduk pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Ada jua kebaikan, nikmat kesenangan yang engkau dapati, maka ia adalah dari Allah. Dan apa jua bencana yang menimpamu, maka ia adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Dan kami telah mengutuskan engkau, wahai Muhammad,
kepada seluruh umat manusia sebagai Rasul yang membawa rahmat, dan cukuplah Allah menjadi saksi yang membuktikan kebenaran hakikat ini. Apa yang berlaku kebaikan ini semua dari Allah. Yang buruk dari kesalahan kamu. Walaupun hakikatnya semua dari Allah, tapi Allah Ta'ala beritahu begitu supaya manusia insaf. Hari ini berlaku musibah sebab apa? Kamu. Sebab apa berlaku banjir kilat? Kamu. Sebab apa berlaku tanah runtuh? Kamu. Sebab apa udara tercemar? Kamu. Supaya manusia insaf. Kalau semuanya nak nisbah pada Allah, tak insaflah kita. Maka sebab tu Allah Ta'ala ajar, walaupun semua daripada Allah, yang termasuk dalam rukun iman, beriman pada qada dan qadar, beriman pada ketentuan Allah, baik buruk dari Allah, tapi Allah Ta'ala nisbah juga kejahatan dari manusia, supaya manusia insaf. Orang tua-tua kata apa? Untung baik, untung jahat dari Allah. Semua untung. Semua orang baik, orang jahat. Semua dari Allah. Itu betul lah. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala nisbahkan juga kepada kita supaya kita insaf atas kesalahan yang kita lakukan. Bila kita insaf atas kesalahan yang kita lakukan, akhirnya kembali pada Allah. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka yarji', kembali pada Allah. Kembali pada hukum hakam Allah. Kembali pada Quran. Kembali pada sunnah. Kembali pada agama. Agama ada penyelesaian masalah. Wa kafa billahi syahid. Wa arsalnaka linnasi rasula. Di samping itu Allah Ta'ala utuskan Rasul membimbing kita. Memandu kita supaya kita tak sesat. Ada orang dia kata, perlu apa Rasul ni? Perlu apa panduan agama? Padahal kita perlu pada panduan agama. Kalau kita naik kereta api pun, dia ada Rasul. Kereta api pada Rasul. Rasul ni dengan makna ikutan. Tuan-tuan naik kereta api, selalu dia ulang. Selepas ini kita akan melalui Tasik Gelugur. Selepas Tasik Gelugur, Kepala Batas. Setelah Kepala Batas, Sungai Petani. Kita kata, tak penting. Cuba buat lena. Sedap tu dia. Masuk Thailand. Menunjukkan bahawa pentingnya Rasul. Walaupun kadang-kadang kita anggap tak penting. Sebenarnya penting. Kita ada hajat nak berhenti Sungai Petani, sedap-sedap tu dia. Pada besar tu. Nak patah balik tu dah janji pukul 2 lah, dah pukul 5 dah. Tu menunjukkan bahawa tazkirah penting. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kata Allah. Sesungguhnya peringatan ini penting bagi orang-orang mukmin. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah menjadi saksi terhadap apa yang kita buat pada hari ini. Dan segala hakikatnya sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzami wal junun wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.